Okey, Assalamualaikum semua. Sihat ke? Syahidah, Syahidah mana Syahidah? Syahidah ni jarang-jarang ni cikgu jumpa ni. Syahidah sihat? Hai, tak ada suara. Dengar tak Syahidah? Suara cikgu. Oh, Syahidah. Ada tak Syahidah ni? Dengar tak suara? Okay. Tak ada respon Syahidah. Ke orang lain? Kata-kata lagi ke? Okey, okay, jadi kita mulalah hari ni. Untuk hari ni kita akan menyambung PGPR kita lepas cuti. Sebelum ni kita dah tengok banyak kali atur cara kan, dah try banyak atur cara penyelesaian masalah dalam Python. Hari ni kita nak tengok tajuk menguji dan membaiki ralat dalam atur cara. Okey, nampak tak apa yang cikgu share? Kenapa? Tadi. Apa benda sign tu? Mama buka Sekejap Okey. Kalau ada buku teks pada kamu boleh rujuk bermula muka surat 149. 149 tu cuma intro sahaja. Okey, untuk contoh cikgu akan memula muka surat 151 sekejap lagi Okey. Jadi dalam sesi ini kita akan tengok satu atur cara, contoh satu penyelesaian masalah menggunakan satu atur cara Python. Kita akan tengok apa dia ralat yang ada dalam atur cara tersebut dan kita akan membaiki ralat tersebut. Macam mana, apa benda yang kebiasaannya ralat yang berlaku pada atur cara yang kita perlu betulkan. Okey. Okey, yang pertama kita kena kenal dulu apa dia yang biasa dipanggil dengan ralat. Ralat tu biasalah memang daripada awak belajar daripada form 1 dulu apa dia ralat. Ralat ni satu kesilapan pada atur cara ke, pada algoritma ke, okey, yang membuatkan kita punya output tak sama seperti apa yang kita nak. Okey, contohnya kalau penyelesaian masalah tu kata kita kena paparkan purata 3 nombor, adakah output dia memaparkan purata 3 nombor ke, dalam bentuk perpuluhan ke, macam mana, apa dia, ada ralat tak, ada kesilapan tak, itu dia lah ralat, kesilapan. Jadi selain ralat dipanggil juga pepijat. Okey, pepijat iaitu ralat atau kesilapan dalam sesuatu atur cara. Okey, dalam Python lah sekarang ni yang kita guna biasanya. Scratch tu cikgu tak tekankan sangat, tapi Scratch tu pun sama. Sebenarnya kalau dah biasa dengan Python, Scratch tu dia lebih mudah sebab dia tarik-tarik je. Kita tak payah type-type kan. Tapi dia sama je fungsi dia. Okey, dia atur cara yang dah sistemkan kalau Scratch tu. Tapi kalau kata yang ada nak cuba guna Scratch untuk penyelesaian masalah, okey, boleh cuba dekat rumah. Nanti ada masa, banyak lagi masa kita ni. Bila-bila nanti kita cuba menyelesaikan masalah-masalah yang kita pernah buat sebelum ni, kita guna Scratch pula. Jadi ke tak jadi. Gunakan yang struktur kawalan ke apa, kita guna Scratch. Okey.
Jadi pepijat ialah ralat atau kesilapan dalam sesuatu cara. Jadi apa yang kita nak buat, kita nak menyah pepijat ataupun nak mencari dan menghapuskan ralat dalam atur cara tersebut. Okey, dipanggil proses tu ialah penyah pepijat. Nyah tu kan buang. Okey, jadi proses dia penyah pepijat. Okey. Nanti slide ni cikgu bagi juga dalam tu kalau kamu nak salin apa. Okey, tapi sebab benda ni sebenarnya benda ulangan sahaja untuk revise sahaja. Okey, jadi ada 3 jenis ralat. Kita dah belajar banyak kali. Jenis ralat ni ada 3, ralat sinteks, yang kedua ralat masa larian, yang ketiga ialah ralat logik. Kalau dalam atur cara yang biasa ialah ralat sinteks dan ralat masa larian. Itu yang kita nak baiki. Okey, dalam hari ni punya pembelajaran lah, kita nak baiki 2 jenis ralat ni, ralat sinteks dan ralat masa larian. Ralat logik ni ialah ralat yang biasanya kita boleh kenal pasti dalam algoritma kita, dalam atur cara ataupun dalam dalam sidokod atau dalam catat alih. Okey, biasanya ralat logik kita settlekan dulu, baru boleh settlekan ralat sinteks dan ralat masa larian. Sini tu paste Telegram. Okey, cikgu sambung ya. Okey, jadi kita terus tengok contoh macam mana kita nak selesaikan masalah. Contoh ni cikgu ambil daripada muka surat 151 buku teks. Okey. Soalan dia, anda telah dilantik menjadi ketua program amal di sekolah. 5 orang rakan anda turut membantu untuk menjayakan jualan amal tersebut. Okey, pasukan anda hanya bertanggungjawab menjual 3 jenis barangan iaitu buah-buahan, minuman dan biskut. Okey, soalan dia agak panjang di sini. Jadi kita kena tahu apa dia, macam biasalah bila dapat soalan, kita kena kenal pasti dulu apa dia input. Okey, apa dia proses yang kita kena jalankan, kita kena susun lah. Kena buat apa. Lepas tu, apa dia output yang kita nak paparkan, sama ada di dalam semasa running ataupun di akhir sekali, apa dia output yang perlu ada. Okey. Okey, bagi memberi semangat kepada semua ahli pasukan untuk mendapatkan jumlah jualan yang tinggi, guru telah membenarkan pemberian komisen. Komisen ni maksudnya macam gaji lah, macam hasil, macam untung. Okey, macam upah. Okey. Kadar komisen ialah 5% akan diberikan ke atas jumlah jualan yang melebihi RM500. Okey, kalau awak dengan 5 orang rakan awak tu dapat hasil jualan buah-buahan, minuman dan biskut tu, nilai dia RM500, komisen awak 5%. Okey. Macam sales, awak punya sales lah. Okey. Kalau katalah kalau katalah mana ada kelas lah. Kalau katalah hasil jualan grup tu ialah RM800, komisen dia lebih tinggi iaitu 8%. Okey, jadi ni biasalah dalam kehidupan biasa. Kalau nanti katalah satu hari nanti awak bekerja dalam bidang sales. Okey, dia ada percentage dia. Kalau awak berjaya dapat reach certain amount jualan marketing tu, awak dapat berapa persen komisen. Gaji awak lah, allowance awak lah lebih kurang macam tu. Okey, jadi ini kita nak kena buat program lah. Macam mana nak tentukan berapa jumlah komisen yang diperolehi dalam kumpulan tersebut dan berapa komisen individu. Okey, jadi apa dia input dia? Anda perlu membangunkan satu atur cara yang membenarkan anda memasukkan jumlah bagi 3 jenis barangan tersebut. Okey, maksudnya ada input, kita kena masukkan berapa jumlah jualan bagi buah-buahan, minuman dan biskut. Okey, dia tak satukan. Dia bukan terus masukkan jumlah jualan berapa. Dia kena masukkan satu-satu. Buah-buahan berapa, minuman berapa, biskut berapa. Jadi dah ada 3. Okey. Okey. Betul tak? Cuba tengok balik. Okey.
Anda masukkan jualan bagi 3 jenis barangan tersebut. Kemudian atau cara perlu mendapatkan jumlah jualan yang diperolehi dan paparkan kadar komisen yang didapati oleh pasukan anda. Jadi dia kena paparkan, output dia ialah jumlah komisen dalam kumpulan. Lepas tu mengira dan memaparkan jumlah komisen dan komisen individu untuk setiap ahli pasukan. Maksudnya berapa percentage komisen kita dapat, kumpulan kita dapat, lepas tu berapa jumlah komisen dalam nilai ringgit dan berapa pembahagian komisen bagi setiap orang dalam kumpulan tersebut. Okey, jadi dalam ni tak semestinya masukkan satu-satu buah-buahan, minuman dan biskut, tapi yang penting sekali ialah setiap orang dapat berapa jualan, jumlah jualan untuk setiap individu. Okey. Okey. Jadi dah tahu apa dia input, dah tahu apa dia proses dia dan dah tahu apa dia output, kita boleh susun algoritma dia. Okey, kita tengok contoh dia susun algoritma dia. Isytiharkan. Okey, kena ingat setiap kali nak buat atau cara kena ada pengisytiharan. Okey, kena kenal pasti dia punya jenis data dia. Kita nak pakai jenis data apa? Integer ke, float ke, character ke, okey, boolean ke. Isytiharkan pemboleh ubah. Okey, dia pakai kat sini buah. Okey, kat sini. Sekejap okey, ingat ni buah, nama kena sama, jangan lupa pula nanti kan bertukar-tukar. Kalau buah BUAH kecil, pakai kecil saja. Minuman untuk jualan minuman dan biskut. So ada 3 nama untuk jualan. Lepas tu dia akan gunakan nama Jum underscore jualan. Okey, kalau pakai underscore kena ingat kena pakai underscore. Commission. Okey, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jumlah komisen untuk komisen keseluruhan kumpulan dan individu komisen. IND ni individu, IND underscore komisen ni untuk individu. Satu orang dapat berapa, dia akan bagi sama rata nanti. Okey, yang komisen ni ialah berapa komisen, berapa percentage komisen yang dia dapat. Jadi apa nama pemboleh ubah, kamu sendiri yang decide nak buat macam mana. Nak letak nama peratus ke apa tu pulang pada kamu. Yang penting jangan guna simbol lah. Guna perkataan lebih mudah. Guna huruf tapi jangan terlalu panjang. Okey, tapi tak ada masalah guna panjang ke pendek, cuma nanti awak sendiri nak kena type banyak. Okey, pengguna memasukkan jualan untuk buah, minuman dan biskut. Okey, berapa kumpulan tu dapat jualan untuk buah berapa, minuman berapa, biskut berapa. Lepas tu kira jumlah jualan, maksudnya tambahkan semua. Jadi nanti kat sini proses dia jualan sama dengan buah campur minuman campur biskut. Okey. Okey, semak komisen yang dibenarkan. Okey, kat sini kita akan ada pengujian syarat. Jika jualan melebihi lebih kecil atau sama dengan 500, komisen dia 0%. Okey, dia kena reach atas 500 baru dia boleh dapat komisen. Okey, kalau bawah 500 dia tak dapat komisen. Okey, jika jumlah jualan lebih daripada 500 tapi kurang daripada 800, okey, mesejnya ialah komisen ialah 5%. Okey, jika jumlah jualan lebih daripada 800, okey, komisen lebih tinggi iaitu 8%. Okey, kira jumlah komisen, jadi jumlah komisen ialah jumlah komisen dia pakai apa tadi? Jum underscore komisen kan? Ni salah ni. Okey. Jum komisen sama dengan berapa. Kalau dia punya komisen 5%, so kosong kat sini kena tulis komisen kalikan dengan jum jualan. Okey, jadi dia dapatlah jumlah komisen. So dia kata paparkan. Kena print lah maksudnya. Okey. Okey, kira komisen individu dah paparkan, jadi maksudnya dekat sini in komisen, individu komisen.
sama dengan jum komisen bahagi dengan berapa jumlah ahli dia. Dia kata tadi soalan kata 5 orang. Okey, kat sini. Apa? 5 orang termasuk anda telah lihat jadi ketua. 5 orang rakan. Jadi ada 6 orang. 1 campur 5 sama dengan 6 orang. Jadi maksudnya dekat sini kita kena bahagikan dengan 6. Okey. Jadi ini ialah rangka untuk kita hasilkan sama ada pseudo code ataupun carta alih bagi kita punya penghasilan atau cara senang kita nak rujuk. Okey, kita dah dapat idea macam mana nak buat program tu. Kita terus proceed kepada macam ada miss satu page ni. Sebentar ya. Mak. Cikgu ada miss satu slide ni. Oh, itu salah susun. Mesti ada orang campaign dekat main. Okey. Jadi kita terus pergi kepada carta alih, hasilkan satu carta alih. Okey. Mula isytiharkan. Okey, pemboleh ubah buah. Okey, betul. Minuman, biskut, ni buah, minuman, biskut, jum jualan, komisen, jum komisen, individu komisen. Ada 6 tadi, 7 7, okey. Okey, pengguna masukkan jualan untuk buah, minuman dan biskut. Okey, tengok kotak yang betul. Kotak input dan output ialah kotak rhombus ni. Okey, ini kotak proses, isytiharkan. Anak panah kena sentuh dengan carta alih seterusnya, dengan bentuk seterusnya. Tak boleh tergantung, mesti touch. Okey, tak boleh macam ni. Tergantung. Nak pergi mana ni? Tak tahu. So, mesti sentuh. Tak payah nak kala-kala, tak payah. Terus je anak panah. Jangan anak panah kat tengah-tengah. Anak panah mesti dekat hujung sini. Okey, anak panah kat tengah-tengah tak payah. Nak buat 2, 3 pun tak payah. Tak ada dalam pembelajaran kita pun. Benda macam ni. Okey. Okey, kira jumlah jualan. Tadi jumlah jualan ialah buah campur minuman campur biskut. Ini proses. Paparkan jumlah jualan. Okey, kotak yang sama. Macam ni. Okey, lepas tu pergi kepada pengujian. Okey, jumlah jualan lebih daripada 500. Okey, jika ia paparkan komisen 5%. Tadi dia kata kalau lebih daripada 500, komisen dia adalah 5%, paparkan. Okey, sambil tu kalau keluar paparkan sahaja kotak ini, komputer tak pegang nilai. Dia hanya paparkan, dia tak simpan dalam memori dia untuk proses pengiraan. Jadi apa yang perlu buat, kita kena pastikan ada satu nilai yang komputer pegang. Okey, pemboleh ubah komisen ni pegang 0.05 iaitu 5%. Okey, jadi kena ada dua-dua. Ini sebab dia nak paparkan satu, dia nak nilai satu. Mana-mana satu dahulu tak kisah. Kalau nak letak ini kat depan pun boleh. Tak ada masalah, boleh sahaja. Dua-dua boleh. Okey. Okey. Lepas tu, kalau dia lebih besar daripada 800, dia akan paparkan komisen 8% iaitu 0.08. Okey, paparkan komisen 0% kalau dia tak ada hasil jualan ataupun hasil jualan dia lebih kurang daripada RM500. Smaller than 500. Okey. Okey, next. Okey, semuanya menghala kepada, lepas dah tahu berapa komisen, dia pergi kepada kira jumlah komisen iaitu jumlah jualan darab dengan komisen. Okey, betul. Okey, kira individu komisen tadi, jumlah komisen bahagi dengan berapa jumlah ahli dia. Okey, last sekali, paparkan jumlah komisen dan individu komisen. Jadi selesai. Okey, kita punya carta alih. Bila dah selesai carta alih kita, apa yang kita kena buat ialah kita kena test. Kita kena uji dengan satu sampel apa untuk, kan kita nak tahu ada tak ralat logik. Maksudnya kita kena pasti betul tak kita punya flow ni.
Okey, jadi kita tengok. Dia kata contoh sampel sampel jumlah jualan dia kata 900. Jadi kalau 900 dia ialah lebih besar daripada 800. Suppose to commission dia ialah 8%. Okey. Jadi kita kena check. Okey, jumlah dia 900. Okey, kita check. Okey, masuk dekat sini. Yang atas ni tak ada masalah. Kita check sampai dekat sini. Okey, katalah jumlah jualan ni 300, campur 300, campur 300. So, total dia ialah 900. Okey, paparkan jumlah jualan, dia akan paparkan 900. Okey, dia test. Jumlah jualan lebih daripada 500? Ya. Betul tak 900 lebih daripada 500? Betul tak? Siapa yang ada? Faris ke? Damia ke? Betul tak 900 lebih daripada 500? Dah hilang tak Arif? Ya. Jadi dia akan pergi kepada ya. Okey. Dia akan pergi kepada ya. Dia akan paparkan komisen 5%. Betul ke komisen dia 5% kalau lebih daripada 800? Patutnya komisen dia ialah 8%. Jadi dekat sini ada ralat logik. Okey. Dia tak akan pergi. Bila once dia pergi kepada kotak yang pertama ni, syarat yang pertama, dia pergi kepada ya. Tengok anak panah. Dia tak akan pergi kepada yang nombor 2 ni. Dia akan pergi terus kepada kira jumlah. Jadi dekat situ ada ralat. Kita kena tengok yang dekat sini. Okey, dia tak akan keluar komisen 8% tapi dia keluar komisen 5%. Bila dia keluar komisen 5%, seterusnya proses tu dah jadi salah. Dia tak akan dapat jumlah komisen yang betul. Iaitu jumlah komisen ni ialah 0.08 kali dengan 800. 900 ringgit, sorry. 900 ringgit. Okey. Dia takkan dapat RM72. Dia takkan dapat bagi berapa orang ni? 6 orang. Okey. Okey. Jadi, kita kena betulkan kat sini. Apa yang macam mana kita nak kena betulkan? Okey, kita tengok. Okey. Dekat sini, patutnya dia uji dulu yang lebih besar. Sorry. Okey, patutnya kita uji yang atas ni lebih besar daripada 8% dulu, baru kita uji lebih besar daripada 500. Ini terbalik. Okey, dia uji dulu. Adakah dia lebih besar daripada 800? Sorry. Ini salah simbol. Sorry lebih besar daripada 800. Kalau ya, dipaparkan komisen sama dengan 8%. Cikgu simpulkan Lepas tu kalau tidak, dia akan cek adakah lebih besar daripada 500. Salah lagi. Lebih besar daripada. Kalau ya, komisen sama dengan 5%. Kalau tidak, dia tak ada komisen. Komisen dia ialah 0%. So, kita kena betulkan catat alih di sini. Okey, kat situ ralat logik yang salah. Okey, ralat logik yang kedua yang salah ialah formula pembahagian komisen individu tidak tepat. Okey, jumlah ahli ialah ketua campur 5 orang rakan. Kamu sebagai ketua dan 5 orang rakan, jadi jumlah ialah 6 orang. Dalam catat ahli tadi dia letak jumlah komisen bahagi dengan 5. Sepatutnya bahagi dengan 6 orang. Kesian seorang tu tak dapat komisen nanti kalau tak. Jadi komisen individu ialah jumlah komisen bahagi berapa jumlah ahli dalam kumpulan. Okey, terusnya. Jadi kita betulkan catat alih seperti yang cikgu buat tadi. Okey. Kita tag, kita letak dulu pengujian lebih besar daripada 800. Okey, yang lain sama, cuma betulkan syarat sahaja Okey, kita test balik. Okey, dan yang bawah kita betulkan dia kena bahagi dengan 6, bukan bahagi dengan 5. Okey, setakat ni faham? Ada masalah? Blur? Boleh faham? Boleh. Okey. So, bila dah settle carta alih, okey, barulah kita pergi kepada penghasilan atur cara. Okey. Okey, ini cikgu ambil memang daripada buku. Okey, siapa-siapa yang ada nak test sendiri boleh, tak ada masalah
Sama ada nak guna Python atau nak guna Scratch. Macam cikgu cakap asal tadi, awak boleh guna dua-dua. Dua-dua tu sama je. Dua-dua tu ialah atur cara. Bezanya, kalau Python ni kita kena type. Kalau Scratch tu dia dah ada, dah ready dah semua benda. Okay, ni lebih mencabar sedikit lah. Okay, print pengiraan komisen bagi program jualan amal ini hanya untuk mencantikkan lagi dan untuk sebagai tajuk lah. Tak ada masalah, nak letak apa pun. Jadi apa yang ada dekat dalam kurungan ni semua dia akan keluar. Okey, sebab dia inilah paparan. Okey, buah sama dengan input float. Masukkan jualan buah-buahan. Maksudnya sekarang ni dia dalam float. Okey, input di dalam float, input float. Okey, untuk minuman dan biskut sama sahaja. Okey, kadang-kadang kita boleh nampak ada ralat ke tak ralat, tengok kurungan cukup ke tak cukup. Okey, tapi bila panjang sangat kita tak mampu nak melihat, jadi terpaksa kita run dan tengok apa error yang ada. Kalau dalam Python nanti dia akan bagi tahulah ralat apa, line ke berapa. Dia akan automatik keluar, kita tahu kat mana yang kita kena tengok ralat. Ini kita tengok secara rough lah je lah, secara kasar saja. Jom jualan buah minuman campur biskut. Okey, betul. Print. Okey, dia akan print. Roundkan jom jualan 2. Okey, dia nak 2 titik perpuluhan sebab biasa nilai ringgit dalam 2 titik perpuluhan. Okey, if jom jualan 800. Okey, cara sintek tulis betul. Ada titik bertindih. Print commission 800. Commission. Okey, semua betul. Okey, bahagi 6 dah betul. Okey, last kali dia akan print jumlah commission. Okey. 2 titik perpuluhan dan akan kira komisen individu, dia akan bahagikan. Dia akan cetak. Okey. Okey. So roughly tengok macam tak ada apa-apa, kita run. Bila kita run, dia akan terpapar ralat. Okey, ralat nombor 1 yang keluar bila program tadi Mama nak tunjuk. Sekejap. Okey, ralat yang pertama, dia akan keluar macam ni. Apabila keluar ralat macam ni, okey, trace back, most recent call last ni, ini ialah ralat masa larian. Runtime error. Okey, dia kata kat sini, dia akan nyatakan buah sama dengan input float, masukkan jualan buah-buahan. Okey. Kenapa ada ralat di sini? Okey, text input, text. Okey, maksudnya input tidak boleh ditukarkan kepada jenis data float. Okey, dia salah cara tulis dia. Okey, patutnya dia kena letak jenis data dulu di luar sini. Okey, buah sama dengan float, input, masukkan jualan buah-buahan. Okey, ini okey. Macam susah tapi sebenarnya senang kalau awak dah biasa buat. Okey, kalau awak tak perasan, ini dekat sini dia salah. Input float, bukan input float tapi sepatutnya float input. Float ni ialah jenis data. Float ni ialah jenis data. Okey. Jenis data dia. Okey. Sekarang ni maksud dia dekat sini, kamu tak boleh, kalau input dalam ni ialah teks tau. Okey. Float ni memang dah nama dia jenis data. Kamu tak boleh gunakan untuk benda-benda lain unless di dalam bertindih. Tapi dia tak pegang apa-apa. Sekarang ni kita tak boleh nak namakan dalam ni sebagai float. Okey, kecuali kita letak jenis data tu di luar. Okey, jadi input masukkan jualan buah-buahan. Sepatutnya kita tulis macam ni. Jadi ni ralat yang pertama. Okey, kalau tak faham tanya Okey, seterusnya ralat yang kedua. Okey, ini ialah ralat sintek. Saya nak tahu dia ralat sintek. Apabila kita run, dia akan keluar warna merah dalam line ni. Tanda merah yang pada baris yang bermasalah. Dia ada satu red line. Ada masalah apa ni? Okey. So ini ialah ralat sintek. Macam mana nak tahu, nak betulkan ralat sintek, kita kena tengok lah. Kita kena perhatikan apa yang tak betul pada penggunaan sintek tu lah. Okey, jadi dekat sini, okey, kalau kita nak guna syarat apa? If, kalau if, dia kena if apa, dia punya syarat dia kena titik bertindih. Kena ada titik bertindih. Kalau tak ada, dia jadi ralat macam ni. Okey, elif
Bukan else if, elif. Okey. Sama juga kalau else pun kena ada titik bertindih sepatutnya. Jadi itu yang kita kena betulkan. Else kena ada titik bertindih. Itu ialah ralat sintek. Kita tengok ralat ketiga. Bila dia dah carikan ralat ni senang lah. Tapi bila awak sendiri nak cari ralat, dia akan jadi masalah sebab kita kena tengok, kena teliti satu persatu. Okey. Ini dah senang sebab dah tunjukkan dah. Okey, ralat sintek yang ketiga. Sebab ada merah ni memang tahu ralat sintek. Sintek error. Lagipun dia tulis kat sini sintek error. Sintek error maksudnya ralat sintek. Okey. Okey, kita kena tengoklah satu persatu mana yang salah. Kena cari apa yang salah dekat sini. Okey. Okey, ada dua jenis cara nak buat, nak kena pasti macam mana nak betulkan ralat tu. Sama ada semakkan meja ataupun langkah demi langkah. Kalau semakkan meja maksudnya kita masukkan sampel. Jadi langkah demi langkah kita kena tengok satu persatu mana yang salah. Dekat sini kalau kamu perasan kat barisan merah apa yang tak betul. Okey, commission untuk setiap ahli RM round individu commission. Okey, macam tak ada salah. Okey, tengok kurungan. Kurungan 1. Okey, tutup dia 1. Patutnya tutup dia ada 2. Sebab kat sini ada round individu commission, koma 2. Patutnya ada lagi satu tanda kurungan di sini. Untuk menutup kurungan yang ini. Okey, sebab tu dia jadi ralat dekat sini. Okey, jadi itu kita kena tambah pada atau cara. Bila nak betulkan senang kalau dah jumpa. Okey. Ralat yang keempat ialah ralat masa larian. Tengok tak ada line merah. Kalau ralat sintek dia ada merah. Sorry. Kalau ralat sintek dia ada line merah. Kalau ralat biasa dia tak ada merah ralat sintek. Okey, runtime error. Okey, jadi dia bagi tahu dekat line berapa? Line 8. Macam ni dia bagi tahu dekat line 8. Kita boleh cari. Kalau kat Python memang dia terus pergi kepada situ. Okey, name error, name jum jualan is not defined. Tak diisytiharkan, tak jumpa. Komputer tak jumpa mana, Python tak jumpa kat mana awak namakan dia. Jadi, kita kena tengok balik sebenarnya kita pakai nama apa tadi. Okey, pengisytiharan nama jum jualan tidak dibuat. Sebab kita tadi isytiharkan atas sekali nama dia ialah jum underscore jualan. Kita tengok balik. Nampak ni? Jum jualan. Okey, dia tak pakai jum jualan, dia ada underscore. That's why dia tak jumpa. Tak define dia kata. Jadi kita kena betulkan, kita kena letak jum jualan. Kita kena betulkan dekat kita punya coding. Okey. So, inilah dia pembetulan atau cara dia. Yang pertama tadi kita betulkan dekat sini. Dekat sini float input. Bukan input float tapi float input jenis data dulu. Okey. Okey, cikgu pakai warna lain sikit. Okey. Kat sini betulkan. Tadi kita dah betulkan dah. Patutnya float input ni dah betul. Okey, tadi yang kedua kita punya tu dekat apa tadi? Ralat yang kedua dia ada 4 ralat tadi. Ralat yang kedua dia salah dekat mana? Dekat sini. Kurang satu penutup kan? Kurang satu penutup. Okey, dah betulkan dah. Okey. Ralat yang ketiga apa? Cikgu dah lupa dah kat mana tadi ralat dia. Okey, ralat sintek. Ralat sintek dekat else dengan ralat sintek dekat Okey, ralat sintek dekat else ni okey dah ada tanda. Okey, yang ketiga ialah ni bukan ni tadi. Yang ketiga dekat commission ni tutup kurungan dah tambah. Lagi satu ralat sinteks. Apa ralat sintek lagi satu tadi? Sintek dah dua. Runtime error lagi satu. Jum jualan. Jum jualan is not defined tadi. Mana jum jualan tadi? Jum jualan. Okey, betul yang ini. Jum jualan dah betul. Jum underscore jualan dah betul. Nama dia dah betul. So, dah settle. Tak ada error. Bila run, dia akan keluar output. Sample output dia macam ni. Contoh, dia masukkan 300, 300, 300. Ini pengguna masukkan. Total dia ialah 900.
Okey, so betul komisen dia 8%, jumlah komisen dia RM72 dan dia bahagi dengan 6, seorang RM12. Jadi kita dapat output yang diperolehi. Okey? Boleh? Ada masalah? Tak ada, semua faham tu Faris Faris ke? Siapa yang jawab tu? Arif ke Faris? Discard. Arif. Okey, Arif dia ada projek WTD dah okey dah Arif? WTD. Cikgu pun tak terupdate projek tu. Okey? Tak apa. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Ada tak? Kalau tak ada benda yang macam blur, sebenarnya dia lebih mudah kalau kita sendiri buat programming ni. Coding ni kita buat sendiri. Tapi bila kita nak perhati, nak check orang lain punya coding, memang satu cabaran. Macam kalau cikgu nak tengok kan, selalu cikgu suruh kamu hantar. Kenapa cikgu suruh kamu hantar coding kamu dekat cikgu? Sebab cikgu nak check apa yang salah. Jadi memang cikgu nak kena teliti satu persatu, nak cari kurungan cukup tak, titik bertindih satu miss je, simbol satu miss je memang dia akan error. Okey? Sebab tu cikgu nak kamu biasakan tulis sendiri coding. Tak kira lah tulis tangan ataupun tulis dalam komputer. Cuba. Kalau Scratch tak ada masalah. Kalau Scratch kita tarik, kita guna dia punya syntax dia tu, confirm betul. Tak ada masalah. Yang dia jadi masalah logik je kalau dalam Scratch tu. Okey, sebabnya salah susun, salah kita algoritma kita salah lah. Tapi kalau dalam Python ni banyak syntax dengan runtime error. Okey, jadi cikgu harap hari ni kamu faham semua apa yang dibincangkan. Kalau tak faham boleh go through balik. Cikgu akan bagi slide dalam Telegram nanti. Okey, yang ni cikgu nak minta awak salin. Yang coding tu boleh tulis. Okey, cikgu tahu mesti boleh tulis. Okey, tak ada latihan lain, cuma salin saja. Syahrin cikgu nak minta awak salin saja. Okey, supaya kamu biasa dengan coding. Okey, jadi itu sahaja semua. Terima kasih. Jangan lupa tulis kehadiran dalam link macam biasa. Okey. Kalau tak dapat lagi bolehlah kita bersurat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Sama-sama.